Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Dan bersempena dengan hari Ahad ni, Abang nak ceritakan dua lagi cerita. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan ni betul-betul menghiburkan dan juga memberi pengajaran kepada kita semua. Jadi cerita hari ini disumbangkan oleh seorang saudara kita, penonton Josie Perlipur Lari yang bernama Suhaimi. Jadi sebelum kita lanjut kepada cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik kepada kita, berikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita dan dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Juga moga-moga Allah memberikan keberkatan dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan terus masuk dalam cerita yang pertama kali ni. Cerita the best. Kalau tengok daripada umur, Abang rasa Suhaimi ni dia lebih kurang bayar-bayar abang lah, orang-orang jenis 40-an. Jadi kalau tengok daripada alur cerita, dia punya pengalaman ni sewaktu dia masih lagi bujang, belum kahwin pada waktu tu. Jadi dengan kata lain, mungkin di antara tahun 2000 hingga tahun 2010, pada umur-umur tengah bujang-bujang pada waktu tu, sebab umur dia lebih kurang abang. Ceritanya disampaikan kepada abang melalui panggilan telefon. Tersasul melalui panggilan telefon. Cerita dia macam ni. Suhaimi ni memang dia daripada kecil sampai ke besar, memang keluarga dia adalah keluarga yang percaya dengan kewujudan alam sebelah. Jadi disebabkan itu, kalau ada ahli keluarga dia yang penyakitnya pelik, kalau bawa pergi hospital, hospital kata tak ada penyakit apa-apa, jadi dia akan bawa ahli keluarga dia pergi berubat kat mana-mana tempat yang dicadangkan oleh ahli keluarga dia. Tapi dia kata ada orang yang mengubat menggunakan perantara jin, dan ada juga orang yang mengubat menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia bergantung lah kan, dia kata. Tapi dia kata dalam banyak-banyak dia jumpa orang yang mengubat, ada juga yang sebenarnya tak pandai mengubat, tapi buat-buat macam pandai. Kalau dalam kita punya bahasa simpelnya adalah bomoh temberang, bomoh menipu. Dia kata. Jadi dia kata dalam banyak-banyak pengalaman dia pergi bawa keluarga dia berubat, dia ada satu pengalaman yang berkaitan dengan pulau besar. Pada waktu tu dia masih lagi bujang. Walaupun dia ni bukanlah orang yang percaya sangat dengan alam sebelah, tapi dia suka mencari. Sebab dia kata dengan cara dia mencari benda-benda macam ni, menguatkan keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Apa-apa yang terjadi adalah dengan izin Allah Ta'ala. Itulah punca penyebab kenapa dia suka cari, tapi dia tak berapa nak takut dan dia tak berapa nak percaya. Jadi dia kata pada satu hari ni, dia dengarlah dekat pulau besar ni memang banyak cerita-cerita mistik. Jadi dia pun set lah dengan kawan dia, dua orang lagi, Suhaimi dengan dua orang kawan dia. Mehlah dia kata kita pergi camping dekat pulau besar. Tidur satu malam pun jadilah. Mana tahu terjumpa puteri ke, putera ke, apa benda ke, rimau putih ke. Jadi dia kata bila dah jadi macam tu, kawan-kawan dia pun rasa teruja lah kan. Dia kata dia sambil-sambil bercuti, boleh juga tengok-tengok kalau ada kejadian mistik. Tapi kawan dia cakap, kalau ada berkaitan dengan mistik, yang penting kita jangan ikut. Tengok boleh tapi jangan terpengaruh. Itu syarat kawan-kawan dia. Okeylah, bila dia orang bertiga ni dah betul-betul confirm nak pergi, dia orang pun kemas-kemas dah barang, konon-konon nak camping satu malam. Jadi bila dah semua barang dah kemas, dia orang pun bertolak lah ke pulau besar. Bila sampai kat pulau besar, waktu tu masih lagi siang. Jadi carilah dia orang tempat mana nak berdirikan kemah. Carilah sekitar pulau besar tu. Kalau mengikut cerita Suhaimi, pulau besar tu tidaklah terlalu besar. Tak, walaupun namanya besar kan. Tapi dia kata banyak je kawasan yang dijadikan tempat untuk orang-orang yang datang membuat khurafat, iaitu memuja ataupun meminta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada Tuhan kan.
Tapi dalam banyak-banyak kawasan tu ada satu kawasan tepi pantai nampak macam cantik. Jadi Suhaimi dengan kawan-kawan dia pun planning kita berkemah malam ini dekat sini. Jadi masing-masing pun keluarlah peralatan untuk mendirikan kemah. Dan akhirnya baru ketiga-tiga ni perasan, rupanya peralatan diorang memang bawa. Cumanya kain kemah tu diorang tak bawa. Dengan kata lain, ini namanya macam kemah terjun botol. Memang pergi tak perasan, kemahnya tak bawa. Tiang besi, pacak dia, paku dia semua bawa. Kain kemah tak bawa. Jadi waktu tu dah nak menganjur ke petang, nak buat macam mana? Dia kata, okeylah macam ni, kita ada dua pilihan, kata Suhaimi. Sama ada kita tidur dekat tepi pantai di bawah-bawah pokok, ataupun kita tidur dekat surau. Jadi diorang ni bertiga akhirnya berbuatlah kesepakatan ataupun lali tamplum punya. Akhirnya diorang pun tidurlah dekat bawah pokok. Okey. Ceritanya bermula bila lebih kurang pukul 12.30 malam. Waktu tu diorang bertiga ni tidur bawah pokok beralaskan tikar sambil tengok langit, langit cerah waktu tu kan, dia kata. Jadi tengah-tengah diorang melayan-melayan mata tu macam-macam nak tidur tu, tiba-tiba datang seorang perempuan entah dari mana, kata suami, datang jumpa diorang, lepas tu tanya satu soalan pelik. Dek, ada torchlight tak? Akak nak pinjam. Lepas tu bila dengar macam tu, Suhaimi pun cakap lah, ada kak, akak nak buat apa? Dia kata, akak ada dapat hadiah daripada laut. Dia kata, hadiah daripada makhluk laut bagi untuk akak. Jadi akak nak ambil lah benda tu, akak nak tengok, gunakan lampu torchlight tu, akak nak tengok bentuk hadiah yang akak dapat. Bila Suhaimi dengar macam tu, dia rasa teruja nak tolong akak tu. Tapi berbeza pula dengan dua orang lagi kawan dia. Memang dah janji kan sebelum datang tadi, kalau ada benda-benda pelik jangan tegur, jangan masuk campur. Tapi bila Suhaimi nak masuk campur cerita pasal kakak tu, nak nolong akak tu, dua orang kawan dia lagi tak nak masuk campur. Dia cakap, Suhaimi, kalau kau pergi, kau pergilah ikut akak tu. Kita orang tetap nak tidur kat sini. Malas nak masuk campur. Jadi Suhaimi pun bawa lah lampu picit, pergilah ikut akak tu. Konon-kononnya nak nolong akak tu. Bila sampai dekat satu kawasan pantai, Suhaimi terkejut gila. Dekat tepi pantai tu, bukanlah tepi pantai, maksudnya dah lebih kurang 10 kaki lah daripada gigi air, dia nampak ada satu patung singa. Dan patung tu macam patung-patung purba. Jadi dia tanya dengan kakak tu, ini ke yang akak maksudkan? Dia kata, inilah yang akak maksudkan, hadiah daripada laut. Orang laut bagi ke akak. Lepas tu Suhaimi tanya, macam mana boleh akak tarik sampai ke tepi pantai sejauh ini daripada gigi air? Lebih kurang 10 meter daripada gigi air. 10 kaki, 10 meter, 10 kaki. Jadi akak tu cakap, akak tarik daripada laut tadi, akak masuk dalam laut, akak tarik sampai kat tepi ni. Lepas tu akak minta engkau pinjamkan torchlight, akak nak tengok muka singa tu macam mana. Dikatakan benda ni memang banyak khasiatnya. Okey, jangan percaya sangat tau. Cerita ni tak elok sebenarnya, tapi untuk pengajaran kita kan. Okey, sambung. Jadi diorang pun berdua buka torchlight, tengoklah apa benda hadiah yang kononnya datang daripada laut. Waktu tu Suhaimi tak teruja, tapi macam dia macam ni, perasaan ingin tahu kan. Dia kata, ini rupanya hadiah daripada laut ni, pelik, dia kata. Okey, tiba-tiba akak tu terdiam. Akak tu daripada tegak berdiri cantik molek, tiba-tiba akak tu membongkok dan terhoyong hayang depan Suhaimi. Lepas tu dia cakap, nak, aku ni nenek kebayan. Aku nak bagi hadiah pada engkau. Engkau dah tolong perempuan ni, aku nak bagi hadiah yang datangnya daripada alam sebelah. Nenek kebayan ni cakap. Lepas tu waktu tu Suhaimi dah bertukar jadi nenek kebayan. Pelik akak ni, mungkin akak ni ada pendamping.
Jadi Suhaimi cakap lah, boleh je nenek nak bagi apa, kalau saya suka saya ambil, dia kata. Tiba-tiba habis je Suhaimi cakap macam tu, melayang-layang satu daun jatuh dekat depan dia. Lepas tu nenek tu hoyong-hoyong pergi ambil daun tu. Lepas tu nenek tu letak daun tu dekat depan muka nenek tu. Lepas tu nenek tu cakap macam ni, 4, 2, 3, 8, 9, salin, dia kata. Jadi Suhaimi tahulah yang nenek kebayan tu bagi adalah nombor ekor. Jadi bila nenek tu suruh salin, Suhaimi tak salin, nenek tu macam marah sikit lah. Dia cakap sekali lagi, salin nombor ni, first prize besok, dia kata. Jadi dia sebut sekali lagi lah nombor tu, 4, 3, 2, 8, 9, lebih kurang lah, dia kata. Bukan nombor betul pun. Tapi Suhaimi diam je, tak nak salin. Lepas tu nenek tu tanya, kenapa kau tak salin? Tak apalah nenek, dia kata, kalau ini hadiahnya saya tak terima. Hihihihi, gelak nenek tu. Nenek cakap apa? Aku sengaja nak menguji kau, nak tengok hati kau. Sebabnya aku dulu pernah menguji ayah kau. Dia kata macam tu. Aku kenal ayah kau, aku kenal mak kau, dia kata. Aku pernah bagi anugerah pada kau dulu, pada bapa kau dulu. Tapi bapa kau tak terima. Jadi engkau datang ni, aku nak menguji sekali lagi. Terkejutlah Suhaimi. Macam mana dia boleh kenal mak bapak Suhaimi? Tapi Suhaimi tak adalah begitu teruja sangat, sebabnya yang dia berhadapan sekarang adalah nenek kebayan. Dengan kata lain adalah golongan jin. Jadi dengan kata lain, jin ni hidup lama. Jadi dia boleh tahu. Sama ada dia kenal atau tidak bapa Suhaimi itu, mungkin dia kenal dengan cara yang lain gitu. Okeylah. Jadi dia kata, saya tak nak terima nombor yang nenek bagi ni. Lepas tu nenek tu gelak-gelak. Macam ni lah dia kata, aku akan bagi anugerah engkau untuk kali yang kedua disebabkan sifat jujur kau ni. Dia kata, aku dah, abang nak cakap kontak pula, aku dah berhubung dengan puteri laut. Puteri laut yang ada dekat depan ni, dia bersetuju untuk bagi hadiah pada engkau, dia kata. Jadi Suhaimi ni bila dengar macam tu, dia rasa teruja. Bukanlah dia kata hadiah tu dia akan gunakan untuk benda-benda lain, mengubat ke jadi bomoh ke tak. Dia cuma nak tahu apa yang akan berlaku kalau dia terima hadiah tu. Jadi dia cakap dengan nenek tu, boleh nak nenek? Boleh. Kalau nak suruh saya ambil hadiah tu, boleh. Jadi nenek tu cakap apa? Syaratnya berat, dia kata. Sama ada engkau berani ke tidak. Kau nampak batu dekat tengah laut tu, lepas tu Suhaimi tengok dalam keadaan gelap, mujurlah bulan terang. Nampak batu tu. Dia kata, nampak ni? Dia kata, engkau berjalan ke arah batu tu, dan sampai dekat batu tu, engkau pandang ke bawah dan engkau kutip apa benda yang kau boleh kutip di bawah batu tu. Maksudnya di tepi batu tu, dalam air lah. Selepas kau dah kutip semuanya, engkau patah balik ke pantai. Tapi dengan syarat, muka kau mesti tetap menghadap laut. Boleh bayangkan Jadi kalau pergi tu tegak, bila balik tu kena mengundur-undur ke belakang. Macam tu. Jadi ceritanya macam tu lah kan. Jadi bila Suhaimi dengar syarat tu, tak adalah berat sangat. Cumanya dalam hati dia ada terdetik. Kalaulah dia berjalan ke arah laut dan tiba-tiba laut tu ngap dia, tenggelamkan dia, dia mungkin akan lemas. Jadi dia mohon kepada Allah Ta'ala. Tujuannya, dia kata, dia cakap dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, tujuan aku untuk ambil benda ni bukanlah untuk mensyirikkan engkau, tapi aku ambil benda ni hanya aku nak tahu apa yang berlaku di selepas itu. Jadi Suhaimi pun bila dengar syarat tu, dia pun berjalanlah ke arah laut. Bila sampai berjalan ke arah laut tu, berjalan sampailah air sampai dekat leher dia. Maksudnya tenggelam lah, badan dia tenggelam. Betul-betul dia berdiri dekat depan batu yang dimaksudkan nenek tu. Air dah sampai leher dan dia pun celupkan muka dia ke dalam air, kutip apa-apa yang ada dekat kaki-kaki batu tu. Kutip masuk dekat dalam poket, masuk dekat dalam baju. Maksudnya baju tu dipegang lah, masuk. Dia katanya dikutip tu semua batu, dia kata. Jadi penuhlah batu tu dekat baju dia pun. Dia pun angkat muka, dia pun baru start nak mengondur ke belakang menjauhi batu besar tadi.
tiba-tiba dia nampak benda bersinar dekat dalam air. Tapi dia tak boleh nak ambil lagi sebabnya keadaan dia sekarang tak mengizinkan. Dia dah pegang, dah kendung banyak batu-batu. Dia tak tahu apa batu apa yang dikendung dalam gelap. Jadi dia pun mengondur sampailah dekat gigi air. Lepas tu dia pergi ke arah nenek tu. Dia lambakkan semua batu-batu tu depan nenek tu. Nenek tu tergelak. Dia kata, engkau ambil ni memang batu-batu berhasiat. Tapi kalau kau ambil benda yang bersinar tadi, itulah yang paling berhasiat. Lepas tu Suhaimi cakap, tak apalah ni, inilah rezeki saya, dia kata. Jadi nenek tu pun tengok kat batu tu. Di antara batu-batu yang dikutip oleh Suhaimi, ada satu batu yang bentuknya macam keris. Jadi nenek tu ambil batu tu, dia cakap, batu lain kau boleh ambil, tapi boleh tak kau ambil keris? Salah. Batu lain kau boleh ambil, tapi boleh tak engkau bagi batu keris ini pada nenek, sebab nenek nak simpan, kata. Tapi Suhaimi terfikir, tak naklah dia tak nak bagilah nenek tu. Dia cakap macam ni, tak nak nenek, batu tu saya nak, dia kata. Sebab disebabkan nenek nak batu tu, nampak macam batu tu istimewa, dia kata. Nenek tu gelak lagi. Memang batu ni istimewa. Kalau kau pegang batu ni, engkau bakal menjadi bomoh terkenal, dia kata. Engkau boleh mengubat banyak penyakit. Jadi Suhaimi ambil batu tu daripada nenek tu. Lepas tu nenek tu cakap, caranya adalah batu ni perlulah engkau simpan dalam kain kuning, dan untuk hari-hari tertentu engkau perlu perasapkan di atas kemenyan. Suhaimi ngangguk je lah. Lepas tu tiba-tiba nenek tu hilang. Dengan kata lain, kakak tu kembali semula ke keadaan asal. Lalu kakak tu tanya, oh, kita dah sampai chapter mana? Maksudnya, kita terjadi apa tadi, kata. Tapi Suhaimi ceritalah begini. Lepas tu akak tu ngangguk-ngangguk lah. Akhirnya Suhaimi pun minta izin beredar daripada situ. Sekarang ni dah lebih kurang pukul 1 pagi tau cerita ni. Jadi Suhaimi tak pergi dekat tempat kawan dia. Dia kata hati dia tak sedap selepas dia dapat batu keris tu. Dia pun pergilah ke masjid, ke surau. Dia semayang kat situ, semayang sunat 2 rakaat semayang malam. Lepas tu dia jumpalah ada beberapa orang yang tidur dekat surau tu, tapi yang masih tengah beribadah, bukan tidurlah, yang duduk kat surau tu. Jadi dia ceritalah dengan orang kat situ yang dia dapat batu daripada sungai. Orang-orang kat situ begitu takjub dan seronok, teruja. Dia cakap apa yang Suhaimi dapat ni adalah anugerah daripada Allah Ta'ala, karamah, dia kata. Suhaimi tu bukan orang biasa, dia kata. Tapi Suhaimi punya pandangan lain. Dia kata kekuasaan yang paling besar adalah daripada Allah Ta'ala. Kalau dia ambil batu ni, dia takut dia akan bergantung kepada batu ni. Sebab dalam Islam tak boleh kita bergantung pada benda lain selain daripada kuasa Allah Ta'ala. Jadi dia kata dia pelik tengok orang-orang yang ada dalam surau tu teruja bila dia cerita yang dia dapat batu keris ni. Jadi disebabkan dia rasa tak sedap hati, selepas dia buat solat 2 rakaat, dia rasa lebih baik dia pulangkan batu ni dekat tepi pantai. Akhirnya dia buat keputusan ambil batu tu, pulanglah kat tepi pantai. Bila besok paginya, dia orang pun kemas-kemas barang, baliklah ke rumah. Bila sampai dekat rumah, dia kata waktu makan tengah hari, mak dia tanya, kata, ada apa-apa yang terjadi ke dekat pulau apa? Pulau Besar. Abang lupa. Pulau Besar. Jadi suami cakap, ada mak, dia kata. Namanya lalui seorang ibu boleh rasakan apa yang berlaku. Dia kata, ada mak, dia kata, ada begini ceritanya. Jadi lepas tu dia beritahu lah yang dia tak ambil batu tu. Mak dia cakap, bagus, itulah yang sebaiknya. Kita kena bergantung pada Allah Ta'ala, bukan bergantung kepada benda-benda yang macam tu. Jadi dia tanyalah, Suhaimi tanya dengan mak dia, mak tak tahu tak, nenek kebayan tu cakap dia kenal dengan ayah. Lepas tu mak Suhaimi cerita sebenarnya ayah dia dulu belajar silat dekat Pulau Besar, dan ayah dia pun mengalami peristiwa yang sama, iaitu dapat batu keris. Tapi berbeza dengan Suhaimi, ayah dia bagi batu keris tu pada orang. Ayah dia pun tak percaya dengan kekuatan batu yang macam tu, tapi ayah dia tak pulangkan ke laut. Ayah dia bagi kat orang. Sebab itulah nenek kebayan tu macam agak marah selepas dibagi anugerah, dia cakap, tapi tidak mensyukurinya. Tapi
Mak Suhaimi memuji tindakan Suhaimi, memulangkan khazanah tu kepada laut. Biarlah laut yang tentukan, tak payahlah kita bergantung kepada batu tu. Itu adalah pengalaman Suhaimi waktu berkemah di Pulau Besar. Selepas peristiwa Pulau Besar, selepas tu Suhaimi dapat sambung belajar dekat satu politeknik di negeri Melaka. Jadi dia kata sejak daripada dia masuk politeknik ni, memang dia selalu menjadi perhatian sebabnya dia selalu mendapat keputusan yang baik dekat dalam kelas dia. Semua subjek dia boleh skor. Jadi dia kata dia ada seorang kawan, dan kawan dia ni jenis yang lurus lah. Maksudnya jenis yang disebabkan dia lurus tu dia selalu kena bully, dia kata Suhaimi. Jadi kita namakan dia sebagai Shidi. Jadi dia kata Shidi tu pada satu hari dia tegur Suhaimi. Dia cakap macam ni. Suhaimi, dia kata, aku tahu engkau ni memang orang cerdik bukan sebarang, dia kata. Aku tahu kau ni suka pergi main game, kau pergi suka jamming, kau suka karaoke, tapi balik orang lain tidur, engkau study. Sebab itulah kau pandai. Waktu tu Suhaimi dah pelik, macam mana dia boleh tahu apa tindakan aku? Esoknya budak tu yang nama Shidi tu cakap lagi, Suhaimi, malam tadi kau makan nasi goreng kampung tu sedap tak? Macam itulah ceritanya. Suhaimi jadi pelik. Macam mana dia boleh tahu? Aku makan nasi goreng kampung dekat tempat lain, dia kata. Dekat kawasan lain. Budak tu tak ada pun kat situ, dia kata. Dia pelik. Jadi, dia pun Suhaimi ni memang daripada kecil bapak dia dengan mak dia ajar, kalau susah hati, buat semayang sunat. Mau minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Jadi, dia pun buatlah semayang sunat, minta tolong pada Allah Ta'ala. Jadi, lepas tu, selang beberapa hari, dia rasa macam nak tergerak je tanya dekat si Shidi. Sebab dia rasa macam, mana mungkin Shidi tahu semua tindak tanduk dia, markah dia, apa benda-benda yang disorokkan lah tentang hidup dia, Shidi ni tahu. Jadi dia yakin Shidi ni sebenarnya ada pendamping. Jadi satu hari tu dia pergi bertanyalah dekat Shidi ni. Nak tanyalah dengan kau ni memang ada yang mendampingi kau ke? Tergelak Shidi. Ada sebenarnya yang mendampingi aku. Lepas tu Shidi tanya lagi. Suhaimi tanya lagi. Kalau kau ada pendamping, kenapa kau selalu biarkan diri kau kena bully, kena pukul, kena hentam? Lepas tu Shidi cakap macam ni, sebenarnya aku sengaja buat macam bodoh-bodoh halang supaya orang lain tak ambil kesempatan pada apa yang aku ada, kata. Jadi Shidi pun tanya, Shidi terbalik abang. Suhaimi pun tanyalah, macam mana kau boleh ada pendamping? Engkau ada saka keluarga ke? Kata, tak ada. Ada cerita menarik di sebalik pendamping ni. Okey, jadi si Shidi pun ceritakanlah. Dulu dia kata dekat kampung dia ni ada seorang lelaki. Lelaki tu selalu dianggap sebagai orang gila sebab lelaki tu katanya beristerikan orang alam sebelah. Lepas tu disebabkan peristiwa tu ramai orang memulau lelaki ni. Jadi pada satu hari si Shidi ni terserempak dengan lelaki ni selepas Shidi ni kena pukul. Jadi lelaki tu cakap, abang boleh tolong kau, dia kata. Abang boleh tolong kau dapatkan ilmu, dia kata. Tapi kau kena teman abang, dia kata. Jadi bila Shidi dengar macam tu, menarik juga nak dapat ilmu. Mana tahu ilmu silat boleh terbang, boleh bakar-bakar barang. Contohnya lah, dia kata. Jadi dia kata, boleh bang, asalkan abang bagi saya super power, dia kata, saya pun boleh ikut abang ke mana. Okey. Sebenarnya malam ini abang nak pergi kawasan kubur Cina lama. Abang nak ambil barang-barang tinggalan di kubur Cina lama sebab abang nak buatkan barang perantaraan untuk abang punya perubatan perhubungan kita nak panggil interaksi dengan alam sebelah. Dia nak ambil barang tu akan digunakan sebagai medium untuk berinteraksi dengan alam sebelah. Tu baru betul ayatnya. Jadi dia pun di Shidi ni dia lalu bendul, ikut je lah abang tu. Ikut abang tu, lepas tu diorang pun kedua orang ni pergilah satu kubur Cina yang memang lama dekat kawasan Johor kot abang rasa.
Dia kata tak silap kalau kawasan Johor. Lepas tu digalilah kubur tu. Bukanlah gali sampai nampak keranda, tak. Dia katalah gali-gali sikit lah. Jumpalah piuk, jumpalah cincin, gelang, lebih kurang macam tu lah kan. Lepas tu dah habis-habis gali tu, tiba-tiba abang tu terdiam. Atau abang tu cakap macam ni, Sidi, dia kata, dalam banyak-banyak barang yang kita ambil ni, dia kata ada satu barang tu cincin. Cincin ni dia kata ada jin dalam dia, ada makhluk lain dalam dia, dan makhluk tu nak berdampingan dengan kau, dan makhluk ni perempuan, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, Sidi ni yang bodoh-bodoh halang ni, dia terima je lah. Dia kata boleh bang, dia kata. Jadi abang tu pun sarungkan cincin dekat dalam jari Sidi, dekat jari Sidi. Jadi tiba-tiba Sidi bertukar jadi bersemangat. Dia bersemangat dan selalu rasa macam ada tenaga lebih. Dan sejak daripada itu, Sidi didampingi dengan satu makhluk daripada alam sebelah yang berjantina wanita. Jadi banyaklah kerja-kerja Sidi dibantu oleh makhluk ni. Contohnya, Sidi bawa motor lambat. Dia sebab bawa motor lama kan, tiba-tiba bila dia merungut, lembab pula motor ni. Zap, motor tu jadi laju. Bila dia pandang belakang, dia nampak perempuan tu tolak motor tu. Oh, rajin. Bagus. Dia tolak motor tu. Bukan bagus, saya tak salah. Itu syirik pula abang. Maksudnya dia nampak benda tu, tolak motor tu. Jadi, dalam cerita lain, Sidi nak dipukul ke nak dia apa pun, walaupun dipukul teruk, tapi Sidi tak akan cedera teruk. Dia akan setakat lebam-lebam manja je. Jadi banyaklah peristiwa-peristiwa yang Sidi alami, tak begitu, kalau dia aksiden ke apa, tak begitu sakit. Jadi sejak daripada tu, Sidi memang rapat dengan pendamping dia. Sebagai balasan, setiap malam Sidi perlu memuaskan kehendak makhluk tu. Boleh faham nanti kalau anak-anak boleh tanya dengan orang yang lagi tua apa yang abang maksudkan ni. Tapi ceritanya dengan kata lain, kahwinlah. Ayatnya cantik. Jadi setiap malam Sidi mesti kena kahwin dengan makhluk ni. Jadi bila macam tu, okeylah, si Suhaimi ni dengar, dia kata nak percaya dengan tak pun dia tak tahulah, dia kata. Cumanya dia kata akhirnya peristiwa tu, Suhaimi bagi nasihat dengan Sidi, lebih baik kau putuskan hubungan kau dengan makhluk ni, sebab ini adalah syirik. Kita tak boleh bergantung kekuatan kita kepada benda lain. Kena total bergantung kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala, bukan pada benda lain, dia kata. Jadi bila dengan nasihat tu, Sidi pun akur. Dia pun selang beberapa hari pergi jumpa dengan imam. Ceritakan dengan imam apa yang berlaku. Dia ditemani Suhaimi lah pada waktu tu. Imam bagi tahu cara untuk memutuskan benda ni adalah pulangkan ilmu ni pada orang yang bagi ilmu ni pada kau. Jadi Suhaimi dengan Sidi pun pergilah jumpa dengan abang yang bagi cincin pada Sidi. Dan bila sampai dekat rumah abang tu, memang pelik, kata Suhaimi. Keadaan rumah tu bising dengan budak-budak. Tapi bila masuk dalam rumah, seekor budak pun tak ada. Yang tinggal dalam tu, abang tu sorang-sorang aja. Jadi fahamlah Suhaimi yang betul lah cerita si Sidi ni, si abang ni berkahwin dengan makhluk alam sebelah. Dan anak-anak tu adalah anak daripada makhluk alam sebelah. Okay. Jadi Sidi ceritakan kepada abang tu yang dia nak pulangkan cincin tu. Tapi abang tu cakap, nak buat macam mana, engkau tak nak benda ni. Orang berebut-rebut, engkau tak nak. Tapi Sidi dah dengar penjelasan daripada Suhaimi, benda ni memang tak elok, syirik, menduakan Allah kan. Jadi selepas proses pemulangan tu, abang tu bagi ranting pada Sidi. Abang tu cakap, kalau kau keluar daripada rumah aku, engkau tak jumpa jalan untuk keluar ke jalan besar, engkau patahkan ranting ni. Jadi si Suhaimi dengan Sidi tanya, kenapa nak kena patahkan ranting? Dia kata, engkau memutuskan hubungan dengan, boleh dikatakan macam bini kau lah. Jadi bini kau tu mesti akan merajuk dan akan tutup jalan keluar. Jadi itulah salah satu caranya untuk engkau kembali ke jalan keluar. Jadi diorang pun lepas salam-salam turunlah daripada rumah tu. Bila turun daripada rumah, Sidi menangis. Seolah-olah dia rasa macam dia putus kasih sayang.
sebab dia dah lama bersama dengan makhluk tu. Jadi bila dia orang nak keluar daripada kawasan tu, betul-betul tak jumpa jalan keluar. Dan akhirnya Sidi patahkan ranting yang diberi oleh abang tadi. Barulah dia nampak jalan keluar tu sebenarnya depan aja langkahan dia. Maksudnya dia berjalan 2-3 langkah dapat ke jalan besar. Cuma tak nampak tadi. Tapi selepas kejadian tu, Sidi sentiasa sedih. Dia teringat-ingatkan bini dia daripada alam sebelah tu. Tapi Suhaimi bagi semangat dekat dia. Yang penting kita hidup mestilah bergantung pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Jangan bergantung kepada benda lain. Terima kasih sangat-sangat dah mendengarkan cerita yang abang sampaikan. Ini adalah cerita yang diberikan oleh salah seorang pendengar Joyce Perlipur Lara, iaitu Suhaimi. Terima kasih sangat-sangat kongsikan dengan abang dan semua pengalaman dia di Pulau Besar dan juga seorang sahabatnya yang bernama Sidi. Abang harap cerita kali ini memberi pengajaran dan hiburan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.